Pergi pekan, naik basikal, tengah panas, tengah hari. Apa daya, apa nak dikata? Wahai pemimpin, pimpinlah negara. Quality of quality. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kualiti, salam semua. Selamat datang ke channel Panca Remas A to Z. Bersua lagi, bercerita lagi, bersantai lagi. Sebagai pemimpin ya, kita kena ada ciri-ciri kualiti yang disebut dahulunya. Ada ciri yang seterusnya, selain daripada amanah, selain daripada kita kata sebagai perlunya ada integrity, kita juga sebut di sini perlunya ada empathy. Empathy bermaksud seorang pemimpin hendaklah merasai atau mampu merasakan kesusahan, kepayahan kehidupan orang yang dipimpinnya. Maksud perasaan ataupun kesusahan yang perlu dirasai oleh pemimpin pada orang yang dipimpinnya adalah masuklah susah senang, suka duka, pahit maung ya. Maksud dia ada perasaan seperti mana kita akan melalui puasa tidak lama lagi. Jadi seorang pemimpin yang berhati ataupun punya ciri-ciri sebut sebagai empathy perlulah merasakan kelaparan. Bukan itu sajalah dalam ibadah puasa, tapi banyak lagi perkara ya. Namun empathy dapat memberi sekurang-kurangnya nilai-nilai yang baik pada seorang pemimpin. Jadi kita naklah berpindah daripada sekarang ini apa kita lihat, sama ada orang di bawah yang dipimpin melalui berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai orang sebut sebagai cabaran ya, yang mereka ditimpa maupun yang berlalui dalam pandemik dan lain-lain perkara lah ya. Siapa yang peduli? Siapa di antara pemimpin kita yang mungkin ada tapi tidak keseluruhannya? Kerana begini amat kita duka cita, amat kita sedih, kerana yang hidup terus susah adalah rakyat yang dipimpin. Dan disebut ya YB yang berkuasa. Apabila kuasa di tangan mereka, kehidupan mereka serba senang dan serba mewah. Mungkin ada satu dua pemimpin yang benar-benar, bukan semualah ya, pemimpin yang tidak berempati. Begitu maksudnya. Maka saya kali ini akan membawa kurang-kurangnya 14 perkara yang saya rasa perlu kita ketengahkan. Yang pertama disebut sebagai berbuih-buih. Kita rakyat ramai ya sudah berbuih-buih bercakap. Sama ada didengari, sama ada diambil tahu, sama ada dipeduli, sama ada diberi perhatian. Siapa yang tahu? Kerana berbagai masalah kita lihat sekarang dalam sosial media, macam-macam ya. Hal ehwal politik, hal ehwal semasa, pendidikan, masalah dalam pendidikan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu viral, tak perlu saya sebutlah.
dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi pucuk cerita ulam tidak mendatang. Apakah akan jadi pada negara kita ini sekiranya pemimpin-pemimpin masih, tidak semua seperti saya kata tadi, tapi ada pemimpin yang tidak hirau akan apa jadi kepada negara ini, malah kepada rakyat jelata. Amat kita risau memandangkan perkara ini. Yang kedua, kita amat merasa bertuah kerana negara kita sebagai negara yang demokrasi, berparlimen, dan juga kita sebut selalunya monarki sistem beraja. Kita bertuah. Tetapi apabila pemimpin yang bersikap seolah-olah mereka seperti raja, maka negara kita akan menjadi satu masalah. Kerana kita tahu ya, dalam saya sebut yang ketiga lah ya, dalam lagu Negaraku, amat kita hormati dan amat kita tidak buat peduli maupun kita ambil ringan, malah kita amat sebut ya, selalu kita sebut Daulat Tuanku ya. Jadi apa dalam lagu Negaraku yang kita sebut? Lebih kurang lah, negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertakhta. Daulat Tuanku. Jadi kita tengoklah peringkat yang negaraku cantik, tanah tumpahnya darahku cantik, rakyat hidup bersatu dan maju. Negara kita berbelang kaum. Negara kita negara yang maju sekiranya dipimpin dengan baik. Rakyat kita bersatu. Tetapi negara maju, tapi rakyat, siapa yang boleh pertikaikan negara kita dalam negara kita yang serba indah, serba cantik, serba boleh ini? Ya, Malaysia boleh. Rakyat yang maju. Cuba fikirkan. Rakyat berbelang kaum, rakyat majmuk. Kita dipimpin oleh MP-MP, ya, ahli-ahli parlimen yang disegelar sebagai YB yang berkuasa. Mereka ini semuanya dipilih dalam pilihan raya. Tapi apa yang berlaku baru-baru ini, kuasa rakyat tidak lagi diguna pakai, ya. Ia boleh digunakan kuasa raja-raja untuk membawa kepada kepimpinan, dia kata interim maupun pimpinan sementara. Tetapi apa yang berlaku? Kemana arah tuju negara kita dengan wabak yang masih belum dapat kita selesaikan? Baiklah, kita lihat kepada wabak. Lalunya pandemik, kita akan menuju ke arah endemik. Maksud, kita tak dapat nak mengatasi masalah wabak ini, maka kita perlulah hidup bersama dengan wabak ini. Jadi perkara yang sama saya lihat kepada kehidupan rakyat negara Malaysia.
Tapi masalahnya adalah negara kita, pemimpin-pemimpinnya menganggap mereka sebagai golongan elit, golongan berada, golongan berkuasa. Tapi rakyat dikata sebagai golongan biasa maupun rakyat biasa. Maka kita tidak ada kuasa selain daripada kuasa mengundi, membuang undi apabila kita diperlukan. Macam-macam lah ya, kita telah sebut tentang masalah negara, masalah rakyat. Kita sebut tentang masalah kehidupan. Amat muncing kan? Tidak ada kerja, tidak ada pendapatan, tidak ada kita panggil sebagai peluang-peluang. Jadi yang peluang-peluang diambil oleh opportunis, mereka yang mengambil peluang. Opportunis ni adalah satu golongan manusia yang bukan rakyat biasa ya. Golongan-golongan yang sudah ada kroni-kroni, sudah ada kuasa-kuasa, sudah ada kenalan-kenalan mereka yang sama-sama lah kan. Mereka dapatlah gunakan, ambilkan kesempatan yang ada. Tapi rakyat macam kita yang hidup kais pagi makan pagi, dah berapa lama kita merdeka? Ya, 67 tahun lebih. Kenapa tidak ada macam saya sebut tadi ya, daripada pandemik kepada endemik, itu kepada wabak. Tapi kepada kita yang hidup sudah lama ni, pemimpin sudah pun bergelar bermacam-macam gelaran. Tapi rakyat jelata, kita bukan nak gelaran. Kita nak hidup seperti sepatutnya. Ya, kita cakap pasal gaji minima. Keadaan semasa sekarang ni bukan lagi boleh hidup dengan gaji minima. Pendatang-pendatang yang bekerja di sini dengan gaji minima, mereka sudah boleh hidup seperti orang yang senang. Kalau ke cara hidup mereka kita lihatlah. Satu rumah mungkin satu orang. Mereka tidak perlu kenderaan. Mereka naik basikal. Mereka naik bas. Walaupun sistem pengangkutan kita belumlah maju, ya, kita masih perlu menaiki kenderaan sendiri. Kalau kita rakyat Malaysia lah, ya, kita perlu beli, ya, tak kira kenderaan lama, baru, yang mampu kita beli. Tapi kita perlu guna pakai macam-macam lah ya, wang yang kita terima, katalah 1,500 atau lebih kurang, nak beli minyak, nak bayar bulanan rumah kita sewa atau rumah kita beli kena bayar juga kan, mortgage kena bayar, anak-anak mesti ada kos-kos yang perlukan, kos hidupan semasa. Lihat sajalah kos ayam sekilo berapa, ya. Jadi kos-kos tidak lagi rendah, bukanlah rendah. Mata wang kita ringgit sudah ke tahap RM4.16 lebih kurang begitulah ke 1 US dollar. Kalau kita bandingkan dengan negara jiran kita, ya, yang 1 USD bersamaan dengan 1.36 SIM dollar. Jadi tinggi nilai dia. Jadi kalau rakyat, ramai rakyat negara kita yang terpaksa lari ke negara jiran sebelah untuk bekerja, untuk mendapatkan gaji sebenar. Ini bukan gaji mewah, gaji kita sebut sebagai lumayan ya. Ini gaji yang sepatutnya, kerana harga barangan sudah meningkat. Kalau dahulunya harga, katalah kita ambil sebagai untuk kita nak tengok nilai dia, berapa kenaikan. Dahulunya saya beli, biasalah kita orang biasa ni kita beli bukan beli biasalah.
Saya beli satu kuih muih. Tak lama lagi kita akan berpuasa. Kita akan perlu berbuka puasa. Jadi kalau saya beli kuih muih dengan harga dahulunya RM1.50. Dalam tu adalah 4 ataupun 5 jenis ataupun katalah lepas pisang maupun dikatakan sebagai apa ni, kuih-kuih muih. Ya, ada 5 keping. Sekarang ni saya juga ya terus membeli, terpaksa membeli ya untuk nak sarapan dan sebagainya. Harganya sudah naik RM3 dan kurang satu. Dahulu ada 5, katalah 5 keping maupun 5 batang lepat pisang. Sekarang tinggal 4 pisang dengan harga RM3. Bermaksud RM150 sekarang menjadi RM3. Maka itu kenaikan 100%. 100%. Dan kuantiti dalamnya dikurangkan. Itu sebagai mudahlah ya. Ya mungkin orang kata saya ni cakap macam orang tua sebagai tak tahu apa dia cakap. Mungkin. Tapi itu kenyataan. Itu kenyataan. Jadi tak lama lagi kita akan berpuasa dan kita akan lepas kita ibadah sebulan lah, kita akan menghadapi maupun menyambut Aidilfitri ya, yang mulia. Yang ini yang betul-betul yang mulia. Kerana ini sebagai ibadah. Bayangkan berapakah agak-agaknya harga sekilo daging. Berapa agaknya? Sekarang ni mencecah RM80, RM80 1 kilo. Saya rasa raya ni tak mampulah nak buat rondang lagi dah. Tak saya cakap lah rondang orang Perak, saya nak cakap rendang tok pun amat mustahil. Mungkin boleh buat serbuk-serbuk dia sajalah. Ya, kalau ada daging dia pun di blend. Saya pernah pergi saya suka beli ya, nasi lemak. Ya, murah-murah. Yang berdaun pisang lah. Ada yang setengah-setengah peniaga kata tak mampu nak beli daun pisang kerana kos tambah. Memang benar. Jadi saya tanyalah, saya tengok, saya suka suatu zaman saya dahulu kalau makan kita sebut sebagai nasi lemak ni, memang nasi lemak ya, cukup lemak dia. Apabila sambal dia cukup dengan bawang dia ya, yang dilihat kan cantiklah. Kalau masak tu pecah minyak orang kata. Jadi bila bawang tu diletak atas daun pandan tu, nasi lemak atas nasi lemak kan, dan dahulunya ada sayur dia, kangkung dan sebagainya. Sekarang ni sayur timun lah, nak ambil, dia ambil sekeping tu nak tak nak sudah. Dan segala-galanya berubah. Saya tanya kepada penjual, kenapa? Mana pergi bawang-bawang semua? Dia kata semua dah di blend. Oh, jadi maksud dia kuah nasi lemak ni, sambal nasi lemak lah, semuanya dah di blend dalam tu. Jadi apabila dia ambil kuah nasi lemak, dia letak kepada semak kita, hanya kuah lah, tanpa ada bawang-bawang dan ya, semuanya di blend. Maka saya bertanya pada diri saya, adakah sistem yang sama nak kita laksanakan ya kepada lain-lain perkara ya? Sebab kita lihat kan, kepada negara Malaysia ni, semua orang kerana kesempitan keadaan, kerana keadaan yang amat susah, pemimpin di atas hidup mewah, hidup senang.
yang dipimpin di bawah ya hidup serba tertekan. Maka mereka perlu mencari rezeki. Mereka perlu melakukan atau melaksanakan suatu perniagaan yang mampu. Maka mereka nasi lemak paling mudah lah, RM1 sebungkus, RM1.50 sebungkus. Maka semuanya di-blend. Di-blend. Memanglah. Siapa di antara pemimpin kita, mungkin ada, saya tidak mahu menafikannya, membeli nasi lemak bungkus RM1.50 maupun RM2 segala-gala yang di-blend. Macam mana saya tak boleh nak fikir kalau saya jadi pemimpin ya, pada keluarga saya sendiri ya, saya tak sampai hati tau. Saya pergi di restoran-restoran makan serba mewah lah ya. Saya ambil apa yang saya suka lah, sotong lah, macam-macam jenis sotong. Dengan gila, saya boleh pergi. Memang ada tempat-tempat begini ya. Mahal. Memang mahal. Memang kita kena pay through the nose kalau orang-orang dengan izin ya. Maknanya tak murah. Kalau bawa sekeluarga, cecah hampir RM100 untuk sarapan pagi saja. Untuk sarapan, breakfast. Tapi maksud saya tadi, saya tak mampulah nak bawa seluruh keluarga, dan saya tak mampu juga, dan saya tidak suka untuk pergi seorang-seorang saya menikmati keadaan ataupun juadah seperti itu. Jadi pada saya tak nak saya beli jugalah RM1.50 sebungkus. Belilah 4 bungkus. Apa nak dikata? Wallahualam. Jadi perkara macam sukar ya. Jadi siapa peduli? Saya nampak banyak sekarang ni analis, political analyst, macam-macam analis yang muda, yang sederhana, jangan tua macam saya. Tapi saya tahu, saya tidak mahu menekan pihak-pihak yang berkuasa. Saya tahu hidup mereka itu hak mereka. Hidup kita ini hak kita. Tapi sebagai rakyat yang ada negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang berparlimen, demokrasi, di mana pemimpin-pemimpin kita yang YB ni? Dia tak lihat ke kepada masalah rakyat jelata? Kita disebut sebagai orang biasa, orang bawah. Memang kita orang bawah. Tapi dikata sebagai apa? Negara maju, negara aman. Kita ni dikongkong maupun disebut sebagai banyaklah regulation maupun banyaklah pantauan kita, banyaklah undang-undang untuk nak tutup mulut kita, tutup mata kita, tutup telinga kita, tak dapat bergerak, kaki tangan kita diikat sebagainya. Cakap salah, kena ambil tindakan. Ya, buka mulut saja dia ambil tindakan. Kita tak mahu begitu. Kita mahu, yes, pemimpin hiduplah cara pemimpin. Tapi yang dipimpin ini tolong pimpin kita dengan baik. Negara kita banyak khazanah. Kalau nak ikutkan cukup. Ya, tidak patut dia nak tirikan separuh rakyat. Hanya mereka yang bertugas dalam pemerintah, ya, mendapat kehidupan yang boleh hidup. Kerana dia ada sistem pension dan sebagainya.
Tapi rakyat jelata yang bukan bertugas dengan pihak pemerintah, ya, tidak ada. Jadi kenalah kalau sudah bersara, bukan bersara maksudnya sampai umur yang dikatakan sebagai umur bersara, maka putuslah apa-apa pendapatan. Apa yang ada dalam EPF ya, KWSP, berapa banyak sangatlah yang mampu disimpan melalui KWSP. Datang wabak, segala-galanya habis. Jadi seterusnya, selain daripada dia sebut tadi kan, pemimpin yang empathy. Pemimpin mesti ada kualiti proaktif. Proaktif ni dalam, kalau kita tengok pada satu sudut bagaimana pemimpin yang efektif, ya, siapa yang rajin membaca tahulah, highly effective people, pemimpin yang amat efektif, ya, mereka punya ciri selain daripada empati tadi, amanah, integriti, dia ada proaktif. Proaktif bermaksud dia berfikiran lebih jauh, dia mengambil tindakan lebih awal dari kita lah, sebab kita dipimpin. Maka orang yang memimpin ni dia punya daya proaktif, sikap dia. Maknanya kita tidak perlu bimbang. Seorang proaktif ni dia akan ambil tindakan lebih awal. Dia bukan reaktif. Reaktif yang sekarang ni apa kita lihat, pemimpin kita banyaknya reaktif. Dia mengambil tindakan reaksi ke atas apa yang berlaku. Maknanya tindakan dia adalah tindakan reaktif, bukannya proaktif. Proaktif bermaksudnya, contoh, kalau pemimpin, ya, sama ada dalam kesihatan, kalau dia ambil cara-cara ataupun sikap-sikap proaktif, maka gejala wabak penyakit pandemik inilah, ya, sudah tentu dapat kita selamatkan lebih ramai yang telah terkorban. Mungkin ramai tak setuju, tak tahulah, ya, tapi saya bercakap tentang proaktif banyak menjimatkan kos. Kerana sikap reaktif banyak membazirkan kos. Tak kiralah sama ada dalam wabak banjir. Kita ada dahulunya, saya masih ingat apabila sebut tentang smart tunnel. Smart tunnel tu disebut untuk proaktif, ambil tindakan proaktif supaya apabila negara kita dibanjiri ataupun hujani luar biasa, maka smart tunnel ni akan berfungsi, ya, mengalirkan air yang lebihan yang tidak patut berlakunya banjir yang seperti mana berlaku. Smart tunnel ni akan membawanya kepada saluran-saluran yang tertentu. Ada tempat-tempat kumuhan, begitu juga di majlis-majlis ataupun daerah-daerah seperti ramai sekarang, banyak sekarang ni kalau kita lihat perumahan-perumahan semuanya ada tempat kumuhan. Banyak air yang ditakungkan apabila berlakunya fenomena luar biasa, hujan air yang begitu
mendadak ya, kan? Jadi takungan kumuhan ni akan dibawa, ya, disalurkan kepada adalah takungan 1, takungan 2, takungan 3 dan sebagainya. Tapi berlaku juga banjir-banjir yang tidak sepatutnya. Maka adakah kita proaktif? Adakah pemimpin-pemimpin kita proaktif memikirkan masalah begini? Jadi negara-negara yang kita dapat, kita bukan nak banggakan negara lain, bukan begitu niat kita, bukan begitu kita punya sikap. Kita nak banggakan negara kita sendiri. Kita cukup, semua ada. Ya, kita ada pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Ya, tapi seperti saya sebut dulu, yang jadi pemimpin sekarang ni mereka yang nak kuasa, bukan yang nak memimpin sebenarnya. Ada. Tapi kerana mereka golongan yang bilangannya mereka kecil, maka tidak ada suara untuk mereka untuk nak membawa kepada apa yang saya sebutkan ini. Maka malah bukan saya yang sebut saja, ramai, ya, YouTuber ramai, MM dan lain-lainnya ramai. Ya, malah saya rasa amat sedih, ya, kerana negara kita sepatutnya sudah sampai visi 2020 dan sebagainya, kan. Dia dah 2022 dah. Masih lagi perlu lagi disebut lagi 2050 ya. Lagi 30 tahun baru nak capai another visi. Sedangkan visi 2020 dah jadi apa? Baiklah. Maka saya akan ringkaskan di sini, ya. Perlunya ada ciri-ciri kualiti yang kita kan mesti tanamkan. Kita mesti azamkan, ya, mengambil iltizam ataupun mengambil azam untuk memajukan negara ini, memajukan negara rakyat negara ini, memajukan segala yang diwujudkan, ya, yang Maha Kuasa telah memberi kita macam-macam lah dalam sudut khazanah kekayaan sumber alam, sumber jadi dan sebagainya. Maka perlulah ada perubahan, perlulah ada keinginan, kemahuan, ya, kena ada perubahan. Saya ingat membalai setakat itu dulu. Jadi kita akan insyaAllah bersambung. Seperti biasa, pantun Pak Kerat, empati. Pulau Pandan jauh lagi terpilih. Gunung Daik bercabang 3. Kusangka baik pemimpin terpilih. Rupanya ada yang lidah bercabang 3.